Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, amma ba'd. Ayo bersama kita dahului pertemuan pada malam ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillah, pertama kali dan selamanya ayuh bersama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah. Hanya saja dengan pilihan kasih sayang, rahman, rahim, taufik dan hidayah daripada Allah, saya dan tuan-tuan dipertemukan pada malam ini. Yang merusak Tuan Pengurusi Masjid Al-Hidayah, barisan ahli jawatan kuasanya, Imam Bilal yang dikasihi, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah jemaah sekalian. InsyaAllah pada malam ini dengan kesempatan masa yang ada, ayuh bersama saya mengajak tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah untuk sama-sama kita menyambung kembali perbincangan mengenai sebuah karya yang telah dihasilkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Karya ini diberi judul Syama'il Muhammadiyah. Kita berhenti pada bulan yang lepas pada bab yang antara yang panjang di dalam Syama'il. Kerana bab ini Imam At-Tirmidzi telah menghimpunkan sejumlah 30 lebih hadis. Bab ini ada hadis sejumlah 30 lebih hadis yang mana kesemuanya adalah berkisarkan tentang makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pertemuan 23 September yang lepas kita telah pun bincang sebahagian hadis di dalam bab ini, yang mana sedikit kita buat murajaah secara ringkas antara makanan Nabi yang telah pun kita bincang. Yang pertama iaitu cuka, yang kedua ialah kurma, yang ketiga ialah ayam ataupun disebutkan sebagai dajajin, ayam. Yang keempat ialah burung. Disebut dalam hadis Nabi makan burung hubara. Dan dikiaskan kepada kita hari ini, boleh kita makan apa saja jenis burung kecuali beberapa jenis burung yang diharamkan menurut mazhab Syafi'i, contohnya burung helang. Baik. Yang kelima, Nabi SAW makan buah zaitun, dan Nabi galakkan kepada umat dia pun makan buah zaitun, dan Nabi berminyak dengan minyak zaitun. Kemudian yang keenam, kita telah pun bincang mengenai sebuah hadis Nabi SAW makan sayur labu ataupun makan labu, dipanggil sebagai ad-dubba. Maka sambungan pada malam ini pada hadis ke 152, An Hakim bin Jabir an abihi radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fara'aitu عنده دباء يقطع فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا. Riwayat daripada Hakim bin Jabir menceritakan daripada bapanya Jabir bin Tariq radhiyallahu anhu yang menceritakan
Aku masuk untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni masuk nak jumpa Nabi. Kemudian apa yang dia nampak? Aku melihat di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada buah labu yang dipotong-potong. Lantas aku bertanya, untuk apakah kamu memotong-motongnya? Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kami membanyakkan makanan kami dengan berbuat begitu. Baik tuan-tuan, daripada hadis ini ada beberapa pedoman yang boleh kita ambil sebagai iktibar bersama. Pedoman yang pertama, di dalam hadis ini sahabat tengok Nabi tengah potong sayur labu. Maka apa yang boleh kita ambil tuan-tuan? Tidak salah, ataupun nak kata tidak jatuh martabat pun lelaki, suami khususnya, masuk dapur tolong isteri. Tak jatuh sikit pun. Bahkan Nabi menunjukkan contoh kepada kita, ya, Nabi pegang pisau, Nabi potong sayur labu untuk dimasak. Maksudnya Nabi tolong isteri dia lah. Jadi mengambil pedoman daripada itu, kita suami, orang lelaki khususnya, tidak salah tolong isteri di dapur. Dengan syarat isteri buat sekali lah. Tak. Kalau suami duk potong, isteri duk tengok Hindustan, berat juga. Ni, suami tolong isteri, tidak salah, tidak aib pun, bahkan tidak jatuh pun martabat suami andai kata tolong isteri di dapur. Segar rasa hati ibu hari ni tak? Baiklah, seterusnya, antara pedoman yang boleh diambil dalam hadis ini ada kait dengan tajuk, iaitu makanan Nabi. Antara favourite Nabi, labu, sayur labu, ataupun kita sebut sebagai buah labu. Nabi potong-potong halu-halu. Bila ditanya kepada Nabi, kenapa potong halu-halu ni? Nabi kata supaya makanan ni jadi banyak. Wallahu a'lam. Ni labu ni, dia ada sertakan gambar ni. Dia kecil sikit gambar ni, enggak labu ni. Saya tak tahu labu apa dia panggil. Labu kuning. Labu kuning. Biasa di kampung saya, labu ni dia potong memanjang, dia buat sirap, buat dengan gula. Ya, di sini dia buat sayur lemak kan, labu tu. Kalau labu air saya tak pasti yang mana labu air. Yang hijau tu kan. Begitulah. Jadi labu yang kita buat sayur lemak tu, labu tu lah yang dimaksudkan. Wallahu a'lam. Baik. Seterusnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Qala Anas, fa dhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dhalika at-ta'ami faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau cerita seorang tukang jahit, tailor, tukang jahit. Apa yang tukang jahit ini buat? Pada satu hari dia telah jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumah dia. Tukang jahit dia jemput Nabi, mari rumah nak jamu Nabi.
Maka Anas menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi bersamanya. Nabi bawa Anas pergi sekali, 2 orang. Lalu dihidangkan kepada baginda. Apa yang tukang jahit hidangkan kepada Nabi? Yang pertama roti, yang kedua kuah sup bersama labu. Maksudnya sup labu dan qadid. Ada sejenis makanan nama dia qadid. Aku melihat, kata Anas, aku melihat baginda mengutip-ngutip labu yang di sekitar makanan dalam talam. Nabi kutip-kutip labu. Anas berkata, sejak hari itu berterusanlah aku menyukai labu. Jadi tuan-tuan, daripada hadis ini ada beberapa pedoman kita boleh ambil. Yang pertama, tukang jahit tadi panggil Nabi mari rumah, dia jamu makan, sunnah. Kita panggil orang, kita jamu makan, sunnah. Baik. Yang kedua, dihidangkan kepada Nabi 3 menu makanan. Yang pertama, roti. Tuan-tuan, ada satu bab di dalam Syama'il ini. Bab ini mengenai roti Nabi. Ada. Nanti kita jumpa insya-Allah. Diceritakan dalam bab ini berdasarkan ada banyak hadis juga, roti Nabi diperbuat daripada apa tuan-tuan? Daripada barley. Daripada barley. Kalau kita kan gandum kan, roti Nabi diperbuat daripada barley. Diceritakan juga dalam hadis, dalam bab itu, barley ini diproses melalui pemprosesan yang tradisional. Diceritakan juga dari dalam bab itu bagaimana kualiti roti Nabi, A ke B ke C grade-nya. Nanti kita akan jumpa lah insya-Allah. Baik. Roti dihidangkan juga kepada Nabi sup labu, dihidangkan juga kepada Nabi qadid. Qadid ni apa dia? Qadid ini ialah daging yang dipotong-potong kemudian dikeringkan di bawah cahaya matahari. Daripada makanan tersebut, labulah yang paling diminati oleh baginda. Qadid ni daging dia potong nipis-nipis, dia jemur bawah matahari. Nak makan masuk. Wallahu alam, di tempat kita dia panggil apa tak tahulah. Ada orang cakap macam salai, tak tahulah, tapi macam daging salai. Cuma salai ni kita letak dekat api tak? Yang salai matahari. Mungkin salai matahari. Macam pisang salai kan? Jemur bawah matahari kan? Mungkin, wallahu alam. Cuma yang ni qadid, daging. Jadi antara roti, sup labu, daging yang dijemur tadi, kata para sahabat, ditulis juga di dalam Kamus Al-Marbawi, labulah antara favorite Nabi, labu, buah labu tadi. Wallahu a'lam. Kata Anas, sejak daripada itu berterusanlah aku menyukai labu. Tuan-tuan, Anas ini asalnya dia tak suka makna labu, bukan favorite. Tetapi Anas bila nampak labu ni berselera betul Nabi makan, maka Anas kata sejak daripada itu berterusanlah aku menyukai labu. Allah, sahabat. Minta maaf tuan-tuan, macam saya tak boleh makan. Ada sejenis makanan yang saya tak boleh makan. Mungkin tuan-tuan boleh makan, tapi saya tak boleh makan. Antara contoh yang saya tak boleh makan ialah ikan haruan. Tak boleh makan. Tetapi ikan haruan di pasar raya mahal. Sekilo RM50, RM60 hok hidup. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan perempuan? Tak boleh telan. Beli mahal-mahal, masak sedap-sedap sampai kat tekak, tak boleh telan, wait balik. Tak boleh. Tapi bagi tuan-tuan, mungkin tuan-tuan boleh makan, sedap tu kata, okey dah. Tetapi mungkin ada tuan-tuan, ada makanan yang tuan-tuan tak boleh makan. Tak? Ibu-ibu, ada makanan yang tak boleh makan tak? Contoh apa dia?
Budu. Budu tak boleh makan. Buatlah macam mana pun, budu tak boleh makan. Tak boleh telan tak? Tak boleh. Tapi saya boleh makan pula. Ibu tak boleh makan apa? Ada tak makanan yang tak boleh makan? Kayu. Boleh makan belakang. Yang tak boleh makan apa? Ada. Kicap. Budu. Bubur. Bubur pulut hitam. Tak boleh makan. Kalau kita bubur pulut hitam ni sedap lah tak? Tak boleh makan. Cuba suruh dia makan, buat es krim ke, letak dalam peti ke, sedap tak? Tak boleh makan. Sebab ada makanan-makanan yang kita memang tak boleh makan. Macam saya lah, ikan haruan. Buatlah 3 rasa ke, 10 rasa ke, 20 rasa ke, tak boleh makan. Tapi tuan-tuan, nak ceritanya sahabat ini, bagaimana mereka boleh mengubah selera dek kerana nak ikut Nabi. Anas contoh, tak makan sangat buah lembu, tetapi bila dia tengok Nabi suka, dia boleh ubah jadi kegemaran dia juga. Kalau saya, Tok Guru suka ikan haruan, saya ni kasih kepada Tok Guru, nak ikut Tok Guru, tak boleh telan juga ikan haruan. Saya lah, saya. Tapi tidak bagi sahabat. Anas dan sahabat-sahabat lain nak tiru Nabi sebiji. Bahkan masuk bab makan Nabi pun, daripada tak suka, sebab Nabi suka, dia pun jadi suka juga. Contohnya lampu tadi lah. Wallahu a'lam. Galakan mencontohi Nabi sekalipun dalam urusan keduniaan yang tidak bersifat agama, seperti urusan pakaian, makanan dan sebagainya. Boleh kita tiru Nabi, walaupun Nabi tak suruh, kita nak tiru juga boleh, kata sebahagian ulama. Walaupun Nabi tak sebut makan labu dapat sekian pahala, tak ada, tapi kita nak tiru Nabi, nak ikut makan Nabi saja, nak ikut Nabi walaupun Nabi tak suruh, boleh, kata sebahagian ulama, boleh pahala menghidupkan sunnah. Pakai jubah, Nabi tak suruh, tapi Nabi pakai, dan kita pakai, nak ikut Nabi, dapat pahala menghidupkan sunnah. Tidak mengapa, boleh. Anas radhiyallahu anhu, ini dicerita dalam buku ni. Anas radhiyallahu anhu asalnya tak suka buah labu. Macam saya, tak suka ikan haruan. Asalnya Anas tak suka. Namun apabila beliau melihat Nabi suka sungguh buah labu, Anas dia boleh hejas dia punya tekak dia, turut menyukai buah labu kerana nak tiru Nabi. Minat untuk mencontohi Nabi menunjukkan bahawa seseorang itu memiliki sifat cintakan Nabi, dan Allah akan memberi pahala ke atas niat murninya itu. Wallahu a'lam. Baik, hadis seterusnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, antara makanan favorit Nabi juga, kata Aisyah, kana an-nabiyyu yuhibbu, Nabi suka, antaranya ialah al-halwa, manisan, dan wal asal, merujuk kepada madu. Nabi suka manisan dan Nabi suka madu, kata Aisyah. Perkataan al-halwa dalam hadis di atas dari segi makna bahasa merangkumi semua makanan yang manis ataupun manisan. Tuan-tuan, kalau di kampung saya bulan Ramadan akan keluarlah kuih-kuih yang tak pernah nampak ada. Macam-macam kuih ada. Sampaikan tai itik pun orang jual sana. Tai itik nama kuih. Allah. Nama tai itik, tapi orang makan sebab dia kuih dibuat daripada telur.
Tetapi rasanya kalau orang tak biasa makan, dia akan kata manis. Bunga Tanjung manis, labu yang disira pun manis, di sana kan kuat manis dah. Juga dikategorikan sebagai al-halwa sebab makanannya bersifat manis. Tuan-tuan, baru ni 2-3 tahun viral makanan Arab yang dipanggil kunafah. Tak, kunafah tu kan yang orang tu jual dah kat Kampung Baru tu. Orang Syria buat. Saya pergi cari viral punya pasar, pergi cari. Oh, ingat kamu murah, sekeping RM5, rupanya sekeping dekat dengan RM20, RM30 sekeping. Bila makan dia manis. Dalam kuih kunafah tu manis, diletak pula air gula manis, maka ia juga dikategorikan sebagai al-halwa ataupun manisan. Orang Arab dia suka kepada manis juga. Kalau tuan-tuan pergi makanan kedai Arab kan, kedai makanan Arab, dia ada jual kekacang yang dicampur-campur balut dengan gula, katanya madu, manis juga. Dan itu juga dikategorikan sebagai al-halwa. Nabi suka makanan-makanan yang manis. Cuma menurut As-Sa'labi, seorang ulama, al-halwa, makanan manis, menurut As-Sa'labi, yang mana disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang dikenali sebagai nama al-maji'. Apa dia al-maji' ini? Kurma yang diuli bersama dengan susu. Kurma diuli bersama dengan susu, dan ia juga bersifat manis. Dan inilah yang Aisyah kata al-halwa yang Nabi suka. Menurut As-Sa'labi, kurma diuli dengan susu, Nabi makan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, tahun lepas ada juga viral. Sekarang ni viral berlakon ni kan. Kurma belah tengah makan dengan apa? Dengan butter ke? Butter tak? Makan dengan butter. Viral untuk makan. Rupanya cara itu Nabi makan juga cara begitu. Orang baru jumpa viral, orang cuba terasa sedap. Kurma makan dengan butter. Rupanya Nabi buat lama dah kurma dimakan dengan butter. Wallahu a'lam. Cuma di sini kurma diuli dengan susu. Wallahu a'lam. Dikategorikan sebagai al-halwa dan Nabi makan begitu. Baik. Disebut semula sebagai wal asal. Nabi juga suka makan madu. Daripada hadis di atas dapat mengetahui antara makanan favorit Nabi ialah manisan, al-halwa dan juga madu. Kelebihan madu daripada manisan-manisan yang lain. Khasiat madu akan dijelaskan pada bahagian maklumat tambahan nanti. Tuan-tuan, madu ni disebut di dalam Al-Quran, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwan. Nabi sebut daripada lebah ini dikeluarkan minuman ataupun cecair mukhtalifun alwan, yang mana cecair ini berbeza-beza warnanya. Cecair daripada lebah ini maksudnya madu madu. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, madu ini syifa untuk manusia. Betul tuan-tuan, madu ini syifa untuk manusia. Cuma di pasaran hari ini, tuan-tuan, saya sempat melihat satu rancangan dokumentari TV1 tak silap time itu, tajuknya ialah madu. Jadi panjang dokumentari itu. Yang saya ingatnya, apa kata pakar madu ini, dia kata nak cari madu yang asli hari ini. Minta maaf kepada tuan-tuan yang ada jual madu, tuan-tuan mungkin jual madu yang ori lah, insya-Allah. Cuma apa kata panel ataupun pakar yang ditemubuat dalam rancangan itu, dia kata yang ada di pasaran hari ini
80% madu tak asli. Dia kata hanya 20% sahaja yang jual madu asli. Payah nak cari madu asli ni. Ada petua nak pastikan kita beli madu tu asli ke tidak. Ada petua. Antaranya dia kata letak kat luar, semut tak urung. Kalau semut pergi tu gula, dia kata. Kalau semut tak pergi tu madu asli satu. Antara petua lain, letak air. Letak air, lepas tu ambil madu satu sudu, kemudian goyang. Kalaulah madu tu asli, madu tu akan berbentuk sarang lebah. Tapi kalau kita goyang, madu tu larut dengan air ni, maka dia tak asli. Mungkin juga ada orang kata petua, madu letak dalam peti ais, kalau dia kerah tak asli, kalau dia tidak sejuk beku dia asli. Wallahu a'lam, mungkin ya, mungkin tidak. Tetapi dalam rancangan dokumentari itu saya menarik, saya teringat, nak tahu dia asli ke tidak, kata dia satu cara saja. Bawa sampel masuk makmal, ambil sikit, test dengan alat uji kaji. Kalau keputusan dia asli, madu tu asli. Tapi masalahlah kita nak beli madu kena masuk lab dulu. Masalah. Lagu mana tuan-tuan? Payah nak cari madu asli hari ni. Ataupun satu cara lagi saya tambah, nak cari madu asli, kita cari orang yang mencari madu, kita ikut dia. Contoh, dia masuk hutan Sungai Penchala, kita ikut masuk hutan. Kita tengok dia ambil sarang mulbah, dia buat turun madu, kita tengok dia proses. InsyaAllah madu tu madu asli. Tapi payah jugalah kena masuk hutan pula kitanya. Jadi tuan-tuan, payah nak cari madu asli ni. Ada, tapi kena cari. Tuan-tuan, kalau madu asli, insya-Allah janji Allah ubat untuk manusia. Tapi hari ini, sebab apa orang makan madu kau dapat penyakit? Makan madu dapat kecil manis, makan madu dapat penyakit tu. Madu tak asli, insya-Allah. Tuan-tuan, saya pernah kena cerita pasal madu. Ada satu seorang kawan saya ni, dia ada sakit selaput mata, dia panggil apa? Katarak. Kemudian satu hari itu dia datang kepada saya, nampak beransur pulih katarak dia. Hampir bedah dekat hospital mana? Dia kata taklah, try cuba madu. Dia kata beriman sungguh-sungguh dengan ayat Allah, madu tu ubat untuk manusia. Dia ambil madu, dia letak kat mata. Wallahu a'lam tuan-tuan. Minta maaf lah kalau tuan-tuan ada kalangan doktor, hospital dan sebagainya. Ini cerita tuan-tuan, saya tengok sendiri. Ambil madu, dia letak kat mata, berasa pulih katarak dia. Bagus ni, saya kata. Sebab isteri saya pun ada masalah katarak juga, isteri kat rumah. Saya balik rumah, kebetulan ada madu dah dekat rumah, kat dapur tu, ambil, try sikit kot jadi dah. Niat sungguh kerana Allah Ta'ala. Esok bangun, merah mata. Jadi mungkin Allah tak bagi izin sembuh, tapi mungkin asbabnya madu saya tu madu tak asli kot. Mungkin nak asli macam mana? Sebotol ni RM50 asli ke? Payah tuan-tuan. Mustahil madu asli sebotol ni RM50. Orang bersabung nyawa naik pokok tinggi-tinggi, berperang dengan lebah lagi, buat turun berapa botol je satu sarang tu, tiba-tiba sebotol RM50. Allah, macam mana? Jadi begitulah hakikatnya. Madu, makanan kegemaran Nabi. Madu, Allah Ta'ala nyatakan khasiatnya cukup banyak.
Cuma realiti hari ini kita nak cari madu asli sangat payah. Terima hakikat dah tuan-tuan. Ya, ada nakal-nakal juga. Ustaz, nak cari madu asli senang je, dia kata. Macam mana? Bawa balik rumah. Bawa madu balik rumah, dia kata. Lepas tu, kalau periuk belanga terbang, gelas pinggang terbang, tidur di masjid, tu madu asli, dia kata. Pulak. Yang faham lah, yang tak faham ikut dia. Tuan-tuan puan-puan, ada orang usahakan madu kelulut. Madu kelulut ni sebotol ni sana RM50 sebotol. Tapi insya-Allah madu kelulut juga dikategorikan sebagai madu kerana kelulut itu salah satu daripada spesies lebah. Juga dikategorikan sebagai madu kelulut. Tuan-tuan puan-puan, kadang-kadang kita tengok madu ni warna hitam, tengok madu ni warna kuning cerai. Betul lah, kerana firman Allah mukhtalifun alwanu, warnanya berbeza-beza. Manusia pun kaji madu. Betul, madu ini warnanya berbeza kerana faktor pemakanan lebah. Kalau lebah itu duduk atas bukit tinggi, warna dia hitam. Kalau lebah tu makan bunga sekian-sekian, warna dia kuning sikit. Dia pemakanan mempengaruhi warna madu. Wallahu a'lam. Apa yang kita nak kaitkan dengan hadis yang kita baca tadi ya, Nabi SAW, antara makanan kegemarannya ialah madu. Tuan-tuan, di sini buku ni telah diselitkan satu gambar rajah madu. Di tepinya ialah kayu. Di tepinya ialah kayu. Betul lah. Sebab apa kita tengok kayu ni ada semua sebelah madu. Betul, kerana cara nak makan madu kena pakai kayu. Jangan pakai sudu besi, kerana pemakaian sudu besi boleh mempengaruhi khasiat madu. Tuan-tuan puan-puan, kalau tuan-tuan puan-puan, ibu-ibu ayah biasa makan madu, teruskan. Insya-Allah, yakinlah madu tu madu asli lah. Kalau tak yakin, tak payah makan. Tuan-tuan, antara kaedah makan madu yang saya belajar ketika di pondok dulu, ustaz-ustaz duduk ajar, ambil madu, tuangkan di atas tapak tangan kiri, agak-agak penuh tapak tangan, ambil jari ni, jari apa panggil ni? Jari manis. Jari manis tak? Jari manis. Ambil jari ni, ambil ni, makan madu. Ambil ni, makan madu sampai habis jari ni. Wallahu alam, itu antara cara lah. Tapi kalau kata tak nak pakai cara ni, pakai guna kayu. Guna kayu. Memang itulah kaedahnya. Makan madu jangan pakai besi, kerana besi itu menurut kajian sains boleh mengurangkan ataupun menjejaskan khasiat madu itu. Wallahu a'lam. Baik. Baiklah, memandangkan nak masuk isyak, maka saya tinggalkan kepada ibu-ibu, ayah-ayah beberapa kesimpulan yang insya-Allah kita boleh ambil, letak dalam poket, bawa balik, cerita kat pasangan dan anak-anak. Baik, kesimpulan yang pertama, antara makanan Nabi SAW yang mana disebut oleh para sahabat dan juga para ulama, antara makanan favorit Nabi ialah dubba ataupun labu. Yang kedua, antara makanan Nabi SAW juga diceritakan dalam hadis tadi, Nabi makan roti bersama dengan sup labu, juga bersama dengan qadid. Qadid ni apa dia? Daging yang dijemur di bawah cahaya matahari. Namun di antara roti, sup labu, daging kering qadid ini, Nabi lebih suka kepada buah labu.
Yang ketiga, Nabi SAW suka kepada manisan al-halwa. Dinyatakan oleh Al-Tha'labi, manisan yang disukai oleh Nabi ialah kurma yang diuli dengan susu. Wallahu alam. Kesimpulan yang keempat, antara makanan Nabi SAW ialah madu. Antara makanan Nabi SAW ialah madu lebah. Wallahu alam. Yang kesimpulan terakhir, insyaAllah tuan-tuan, dengan beberapa perbincangan hadis mengenai makanan Nabi, kita pun rasa nak makan juga, nak ikut makanan Nabi, nak makan buah labu. InsyaAllah kita niat gitu, niat nak ikut Nabi, niat cintakan kepada Nabi. Kata sebahagian ulama, boleh pahala menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah sekadar itu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik Allah terjemahkan melalui kelemahan, kedaifan, kekhilafan diri saya selaku manusia biasa yang tidak terkecuali. Saya minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua ibu-ibu, ayah-ayah, andai ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, tersasul susur kata. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.